بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita sekali lagi, terutama kita berada pada bulan Rejab, bulan yang terbaik, bulan yang termulia, antara bulan yang dikatakan bulan haram. Ada 4 bulan di dalam kalender Islam yang dinamakan bulan yang haram. Bulan yang pertama, bulan Zulqaidah. Bulan yang kedua, Zulhijjah. Bulan yang ketiga, Muharram. Kemudian bulan yang keempat, bulan Rejab. 3 bulan direct, 1 bulan ganjil, bulan yang haram. Syahrul Haram. Dia panggil bulan haram ni apa? Haram untuk menumpahkan darah. Maksudnya apa? Haram untuk kita berperang. 4 bulan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Ingat, 3 bulan direct. 11, 12, 1. Lepas tu yang keempat bulan tu 7, bulan Rejab. Inilah kita. Kan? Biasa kalau ikutkan kalender, kalau senang nak ikut bulan 1, bulan haram. Maksudnya nama tu Muharram. Bulan Rejab, bulan 7. Bulan 11, Zulqaidah. Bulan 12, Zulhijjah. Bulan 1, bulan 7, bulan 11, bulan 12. Kalau ikutkan. Tapi kadang-kadang susah nak ingat. Ingat 3 bulan direct, 1 bulan ganjil. Nama dia bulan haram. Apa? Bulan 11, bulan apa? Zulqaidah. Jangan panggil November pula, tak jadi. November nanti dulu. Zulqaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian last kali bulan apa? Bulan Rejab. Alhamdulillah. 4 bulan. Bahkan kita masuk dalam bulan Rejab seperti mana Al-Imam Al-Fadil, Tuan Imam kita doakan sebentar tadi. Jangan tinggal. Di antara anjuran yang Nabi tak pernah tinggal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan tinggal. Doa ni cukup besar untuk kita. Bahkan sedikit sebanyak mempengaruhi untuk kita masuk di dalam bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Sebab itulah tujuan yang paling kita berhajat sekali, iaitulah untuk masuk dalam bulan yang mulia yang dinamakan bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, insya-Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ni sambung pada hadis yang keberapa, tuan-tuan? Ada tak kitabnya? Hadis ke berapa? 7. Hadis yang ke-7. Oh, banyak juga dah kita jalan dah.
Betul Hadis yang ketujuh, golongan yang sentiasa menang. Tapi malam tadi seri ke menang malam tadi? Ustaz janganlah kona kat situ pula Ustaz. Nah, hampir-hampir menang dah tu. Nah, hampir-hampir dah dia gol pula minit ke berapa? 86 pula kan. Aduh, spoil betul lah. Nah, ingat Ustaz tak tahu ke? Tengok juga bola aku ni pun. Nah, sikit-sikit tengok lah. Tengok highlight itu. Okey, jadi kata dia golongan yang sentiasa menang. Tulis sikit, golongan yang sentiasa menang ni, ia ini di dalam meninggikan agama Allah. Tulis sikit. Kalau ada pen, ada kertas tu. Tulis sikit. Nah, golongan yang meninggikan agama Allah nanti sampai satu keadaan. Tapi sekarang belum lagi. Nah, sekarang kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang nak meninggikan agama Allah sekarang ni tengah teruk dikecam. Nah, tengah teruk dimaki hamun. Betul? Apa pendapat Imam Syafi'i ni tak berapa tepat sebenarnya. Wal'ayazubillah min zalik. Jangan main-main. Nah, mujtahid mutlak. Bukan mujtahid tarjih. Dia ada bawah mujtahid tarjih. Nah, golongan yang menguatkan pendapat keempat-empat mazhab ni. Kalau kita mazhab Al-Imam Syafi'i yang menguatkan Al-Imam Nawawi, Syekh Khatib Syarbini, Syekh Ibnu Hajjah, Syekh Ramli, Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada lagi. Nah, itu yang menguatkan. Tetapi atas daripada mereka memanggil mujtahid mutlak. Nah, salah satu daripada mereka ni tadi tak boleh ikut di antara satu sama dengan yang lain. Kenapa? Masing-masing ada pendapat yang begitu kuat, duduk dalam jaminan Nabi SAW, iaitu kurun yang telah ditetapkan oleh Nabi. Nah, Imam Ghazali kalau kira-kira boleh buka mazhab, tapi berpegang dengan hadis Nabi SAW, 3 kurun saja selepas kematian aku dijamin oleh Rasulullah SAW. 3 kurun, 1 kurun 100 tahun. Imam Ghazali duduk pada kurun ke-7. Kita mengaji Minhajul Abidin. Nah, kita mengaji kitab-kitab sah. Nah, banyaklah kitab Imam Ghazali tu. Nah, kita mengaji Ihya Ulumuddin. Oh, kitab-kitab sah saja. Nah, kira-kira Imam Ghazali ni punya mazhab ni, boleh punya pendapat ni, boleh buka mazhab. Nah, tetapi berpegang dengan hadis Nabi, 3 kurun saja dijamin oleh aku. Nah, tiba-tiba kita maki hamun ulama-ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dia buat-buat main pula. Nah, pendapat Imam Syafi'i ni tak berapa tepat ni. Nah, daripada kajian saya, na'udzubillah min zalik, kajian kita takkan sama dengan kajian ulama-ulama yang hebat-hebat, yang muktabar, yang kita katakan dimonopoli oleh orang-orang alim, yang berada di dalam negara ataupun di dalam dunia kita. Jauh bezalah dengan kita. Nah, macam mana belajar pun kita, macam mana tinggilah ilmu kita pun takkan sama dengan para alim ulama dulu. Betul? Macam ayah kita lah tuan-tuan. Nah, takkan sama keberkatan kita hari ni dengan keberkatan orang tua-tua dulu. Betul? Kayalah macam mana pun kita pun mesti ada, ya Allah, yang ni kurang sikit. Tapi kalau tengok orang tua-tua dulu, subhanallah, 10 orang anak boleh hidup dengan baik. Alhamdulillah. Nah, apa yang sekadar ada, cukup segala-galanya. Nak kata mak ayah kita kerja besar-besar, keluar pagi balik malam, tak ada pun. Elok je kerja kampung, apa yang ada, cukup. Itulah dinamakan barakah. Takkan sama dengan kita. Nah, saya Ustaz lebih kaya daripada bapa saya. Betul? Betul. Kalau mengaji dalam satu kitab, Ustaz lupa nama kitab ni, huraian oleh Tokku Pasir Gudang. Tokku Pasir Gudang ni antara orang yang alim jugalah. Nah, dia hurai apa? Ada satu kitab tu dia baca pagi-pagi tu, Ustaz follow juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kat Facebook tu lupa dah. Tokku Pasir Gudang. Nah, antara guru kepada Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Nah, kata Tokku Pasir Gudang, tuan-tuan sebagai mak, tuan-tuan sebagai ayah, tak usah bimbanglah tentang rezeki anak-anak tuan-tuan. Dia pesan.
Tapi dia bukan berdasarkan kitab lah. Nah, dia cerita huraian. Terus ada bimbang lah. Rezeki anak tuan-tuan. Ni bimbang rezeki anak. Cari duit sampai masjid tak datang. Sampai surau tak datang. Sampai mengaji pun tak reti. Contoh. Dia huraikan gitulah. Nah, Tosa bimbang rezeki anak-anak tuan-tuan. Kalau susun atur, perancangan, future, masa depan, itu lain. Ini, oh Ustaz, anak saya Ustaz, rumah pun tak ada lagi Ustaz. Ni saya tengah pulun duit dah ni Ustaz. Oh anak saya Ustaz, insurans medical card tak masuk lagi, hibah tak ada lagi. Ustaz, saya tengah support dia lah. Bagus, bukan kata tak bagus. Tapi tak usah bimbang lah, kata Tok Ku pasti pulang. Tak usah bimbang. Nah, sebagaimana tuan-tuan yang ada depan saya pada malam ni, tuan-tuan lebih kaya ataupun kebiasaan, bukan keseluruhan, kebanyakan. Minta maaf saya cakap. Okay? Tuan-tuan yang ada depan saya ni, boleh saya katakan 80%, 90% yang ada dalam surau pada malam yang barakah ni, lebih kaya daripada mak ayah dia. Saya ulang balik. Yang ada ni sebagai anak ni, dalam surau kita pada malam barakah ni, boleh saya katakan 80%, 90%, saya yakin tuan-tuan punya harta lebih banyak daripada ayah dan mak tuan-tuan punya harta. Sebab apa? Mak ayah kita pernah bimbang tak harta kita? Bukan bimbang Ustaz, dia suruh cari rezeki halal lah. Sama lah macam tu kita. Terus ada bimbang. Allah Ta'ala tetapkan dah rezeki, jodoh, ajal maut, qada dan qadar, cumanya usaha. Itu dibesar. Nah, tapi dia huraikan dalam konteks pengajian dia lah. Nah, jangan kita sampai berbimbang-bimbang sangat. Ya Allah, Ustaz macam mana ni Ustaz? Nah, anak saya ni, kita pun masjid tak datang, surau tak datang, majlis ilmu tak datang, orang baca al-muq pun tak ada. Hati-hati. Ini yang akan disebutkan di dalam hadis kita sebentar lagi. Baik, kata pengarang kitab rahimakumullahu ta'ala, ambil daripada hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jangan sampai kita mencaci maki ulama. Jangan tuan-tuan. Jangan. Nanti dia akan sebut kalau tak silap hadis ke berapa. Orang-orang dahulu akan mengherdik orang-orang yang terkemudian akan mengherdik orang-orang yang terdahulu. Dia sebut dalam kurungan, orang-orang sekarang akan mencaci maki ulama-ulama dulu. Dia bagi tahu. Nah, ada pula panggil PE pula. Kurang asam tu. Kau ingat abah kau ke apa? Nah, tu PE tu pendapat dia tak berapa betul tu. La haula wala quwata illa. Saya pernah ditegur dalam satu kuliah saya lah. Ada saya sebut, kalau tak silap, saya sebut, apa saya sebut nama seorang ulama. Ada ustaz tu datang. Tak apalah, baguslah. Sebab kita bukan semua betul. Dia tegur, dia kata apa Ustaz, kalau boleh, tadi Ustaz ada sebut nama ulama tu, kalau boleh Ustaz sebut nama imam. Nah, macam itulah Al-Imam Bukhari. Jangan sebut Bukhari. Ada saya lupa dah nama tu. Nah, kitab apa saya baca tu? At-Tazkirah kata, Qurtubi. Kalau tak silap lah, dia ada datang tegur. Dia kata, Ustaz, minta maaf saja nak share lah. Nah, kalau boleh perkataan Ustaz tersebut Qurtubi. Sebut Syekh Qurtubi, Al-Imam Qurtubi. Contoh. Nah, supaya adab kita dengan pengarang kitab ataupun adab dengan ulama kita terjaga. Tu dia. Nah, kadang-kadang kita jumpa imam-imam ke, orang-orang alim ke, itu antara adab dia. Bahkan Al-Imam Syafi'i sebut apa? Al-adabu fauqal ilmi. Adab mengatasi lagi daripada ilmu. Kerana orang ada adab, insya-Allah ada ilmu. Orang ada ilmu, belum tentu ada adab. Belum tentu. Bukan saya kata dia tak ada adab. Nah, orang ada adab, insya-Allah dia ada ilmu. Insya-Allah. Nah, lalu depan orang tua, nampak ustaz, nampak imam, nampak sahabat dia, Assalamualaikum. Biasanya orang begitu ada adab. Tapi kalau orang ada ilmu, belum tentu. Minta maaf tuan-tuan dah. Belum tentu. Nah, oi dia tu hebat tu. Oi dia kerja bagus tu. Jawatan besar tu. Allah, selisih dengan aku pun tak senyum. Nah, nak kata tak nampak macam mustahil pula. Elok je, wallahualam lah. Nah, kok tak nampak keluar daripada surau, keluar daripada toilet, nak sarung selipar, nak naik kereta, selisih.
Nah, tapi senyum pun tidak. Ni dia kadang-kadang orang ada ilmu tetapi adab tu tidak ada. Tapi kebiasaannya surau kita tak ada lah macam tu. Nah, surau kita ni masalahnya terlebih mesra surau Abu Bakar ni. Nah, terlebih mesra. Nah, kadang-kadang nak balik pun tak boleh. Kuliah 1 jamnya, duduk kat meja sebelah tu 1 jam setengah. Betul? Dia boraknya ni, boraknya tu. Lagi-lagi pengurusi kita. Mana Abang Mi? Tu. Nah, dia punya tanya ustaz ini. Dia dah memang peramah. Nah, ustaz dengar maklumat Abang Mi kita, dia pengurusi, dia tok siak, dia imam, dia bilal. Betul ke? Nah, kan? Semua jawatan Abang Mi kita. Nah, nak gambarkan betapa usahanya beliau untuk meninggikan agama Allah. Okey, kita masuk golongan yang sentiasa menang. Kena beruntung tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekadar nama ya. Nah, tuan-tuan kena beruntung sungguh. Bukan saya nak puji tak. Nah, kena ada orang-orang macam ni. Anil Mughirah ibn Syu'bah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Daripada Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat lah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sentiasa daripada kalangan kamu ada golongan yang berjaya. Tulis sikit dekat situ kalau ada pen. Sebelum nak dapat kejayaan diuji dengan kepayahan. Tulis sikit. Tulis sikit. Sebelum nak berjaya tu, okey, tuan-tuan hari ni kecapi, alhamdulillah ustaz kerja itu ini. Saya nak tanya tuan-tuan, macam mana payahnya tuan-tuan dulu? Cuma zahir tak zahir, ingat tak ingat. Ada seorang sahabat duduk tangkap sama-sama dulu mak ayah dia dengan Jekyll tu. Sama-sama dulu meniaga kain. Dia cerita dengan saya, Jekyll ni dulu, Jekyll ni nama orang. Ketuk pintu rumah. Dulu kan kayu basikal, ketuk pintu rumah, tangkap tu. Tangkap kan terkenal dengan kain kan. Ketuk pintu rumah. Nak jual kain, tak apa, bayar 3 kali kan dulu-dulu lah. Bayar 3 kali, kalau kata 70, bayar 20, 30 ke, tak kisah. Tengok macam mana sekarang Jekyll. Allah Ta'ala rezekikan dia. Cuba tanya dia dulu macam mana. Mungkinlah anak-anak dia Datuk Fairuz tu ke apa ke, mungkin dia tak rasa lah. Tapi kalau tengok sejarah, itu cerita orang meniaga. Kalau cerita orang meninggikan agama Allah, tuan-tuan ingat mudah-mudah. Macam mana kepayaan dia lalu, macam mana kesusahan. Sebab tu Allah Ta'ala ulang 2 kali. Dalam surah Al-Insyirah. Kata ulama tafsir, tidak ada ayat yang Allah Ta'ala repeat 2 kali. Kata ulama tafsir, kalau ada pun diselangi dengan ayat yang lain. Contoh, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi'usban, sampai ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Selang ayat lain. Baru masuk fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Satu potong ayat lain, fabi ayyi. Tapi ayat yang kita selalu baca, surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah Ta'ala ulang. Bahasa Melayu dia apa? Terjemahan dia apa? Setiap daripada kesusahan, kepayahan, tuan-tuan cari jalan keluar dengan berusaha, pasti akan ada kemenangan, kejayaan di depan. Pasti. Itu jaminan daripada Allah. Sekarang kita susah lah ustaz, nak kena semayang lah, tutup aurat lah, apalah itulah. Sekejap je tuan-tuan. Duduk besok Allah Ta'ala izin dalam syurga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Baca Quran tak perlu. Semayang tak perlu, jaga aurat tak perlu, zakat tak perlu, bermewah-mewah abadan abadah selama-lamanya dalam mahligai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kampung kita. Macam mana kalau orang nak balik kampung tuan-tuan, tuan-tuan orang sini ke, orang luar ke, tak kisah. Tiba lebaran, tiba Aidilfitri, tiba Aidil Adha, ataupun tiba musim cuti sekolah.
Macam mana semangat nak balik tu? Ya Allah, saya tak tahu nak cakap dah Ustaz. Seronok, ya Allah. Macam itulah kita musafir atas muka bumi Allah. Nabi sebut dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin wa udda nafsaka. Hadis sahih. Boleh buka dalam kitab Zahratul Murid fi Aqaidi Tauhid. Nah, bermula kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Nah, kita ni macam jual belilah, orang niaga lah, ataupun macam tuan-tuan lah makan gaji. Nah, siapa dia betul-betul orang lengging ni? Angkat tangan. Boleh kira kot, seorang, dua orang. Siapa dia orang lengging? Angkat tangan. Betul-betul orang lengging. Tak ada langsung. Buat malu orang lengging ya. Biar betul, takkan tak ada seorang. Asal lenggingnya tak ada langsung. Masya Allah, tabarakallah. Nah, semua orang luar. Itulah. Nak umpamakan. Tuan-tuan datang sini, bekerja, gerebak-gerebuk sampai satu masa, tuan-tuan nak balik kampung halaman. Macam itulah Nabi sebut. Cari nafkah, cari belanja. Tapi Nabi sebut berdagang lah. Nah, kun fid dunya au apa kun fid dunya ka'annaka gharibun. Nah, gharib ni orang yang berdagang, cari nafkah. Nah, sampai masa insya-Allah Ustaz, kalau ada rezeki memang nak balik kampung Ustaz. Contoh. Ya, ataupun wa'udda nafsaka. Tuan-tuan apa? Bermusafir. Macam mana seronok hotel dekat Abu Dhabi tu pun. Nah, setara mana sangat nak duduk, tetap nak balik tempat mustautin kita, yang mana rumah kita dah beli, yang mana kita katakan memang pakaian kita dah ada kat situ, memang kalau kita tengok ahli karya kita kenal, tambah-tambah kita ni orang surau ni dah biasa surau. Lama macam mana pun nak balik juga tempat kita. Betul tak tuan-tuan? Itulah. Nah, duduklah selesa macam mana pun, orang muliakan kita pun, kita pasti nak balik ke tempat asal kita. Macam mana pun. Nah, maksudnya tempat asal yang kita punya dah duduk lah. Begitulah kita duduk atas muka bumi Allah, bukan selama-lamanya. Okey, kita masuk. Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya. Saya sebut tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kepayaan, ujian, masalah. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata aqabah. Berjaya ni. Bonggolan. Pasti kalian akan menemui kejayaan. Macam Rasulullah lah. Sebelum Rasulullah di-Isra' Mi'rajkan, apakah ujian paling besar Nabi? Sebelum Allah Ta'ala gerakkan Nabi malam tu, satu malam tu, daripada Mekah, Masjidil Haram pergi mana? Masjidil Aqsa tu. Sebelum tu Allah Ta'ala uji dengan siapa punya mati? Isteri Nabi tu, Siti Khadijah binti Khuwailid ataupun Khadijah Al-Kubra. Satu, Islam. Satu lagi bukan Islam, tapi dia sayang Nabi. Bapa saudara Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Mati dua-dua orang ni. Sayang Nabi, kasih Nabi, walaupun seorang Islam, seorang bukan Islam, tapi cukup-cukup kasih kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan ingat apa? Kita kadang-kadang minta maaf cakap tuan-tuan, meninggal anak je pun kadang-kadang. Berapa lama termenung tuan-tuan? Anak pula kena anak yang kita kasih pula, ataupun anak tu tunggal je tuan-tuan. Kadang-kadang menengung tuan-tuan. Berapa lama? Saya baru ni jumpa seorang hamba Allah, 11 tahun kahwin, tak pernah dapat anak. Adalah orang datang pelawa, tapi kita tak tahulah kita tak nak buruk sangka lah datang jumpa, kak akak nak tak anak dalam perut ni? Dia bagi tahu. Anak tak? Nak lah akak jagalah kak, saya tak mampu. Yang nak bagi ni Indonesia. Tapi saya tak tanya detail lah. Dah beli dah pasangan ni, baju baby, botol susu, dah beli. Tak tahu macam mana, pergi tanya JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, gedebak-gedebuk, tak boleh nak jaga. Sebab apa? Sebab nanti dekat depan masalah, nak buat pas, nak buat IC, nak buat itu masalah. Dia kata warga apa? Warga pendatang asing. Macam tu lah. Ustaz kata kalau dah macam tu, kalau akak nak jaga, ambil risiko je lah. Dokumen semua tak ada. Si ibu ni, wallahualam, kita tak nak buruk sangka lah dah. Saya pun tak tanya detail lah mana suami dia.
Nah, zina ke apa ke, wallahu alam lah. Nah, menangis-nangis akak ni. Ustaz, macam mana Ustaz nak buat Ustaz? Nah, saya susah lah Ustaz kalau tak ada dokumen. Kenapa akak tak tanya dulu? Nah, dah orang nak bagi tu, yelah tanya dulu macam mana dokumen. Kalau saya nak jaga anak ni sampai besar, macam mana gerebak-gerebuk. Akak lah salah, saya cakap. Nah, macam mana cerita akak mula-mula dah pergi beli barang-barang, excited sangat lah Ustaz. Kalau akak katakan nak bela-bela lah. Habis macam mana sekolah nanti? Itu akak tak payah fikirlah kak. Nah, tentang sekolah ke apa ke, minta maaf saya cakap. Kalau tak, memang tak boleh ke lorong akademik ni, maksudnya nak kena daftar sekolah lah. Hantarlah pergi pondok. Hantarlah pergi pesantren yang mana dokumen semua tak ada. Nah, setakat bagi nama macam tu sajalah. Nah, apa pun tak boleh buat. Nah, jadi akak hantarlah tentang belajar ke, tentang apa, hantar masuk tahfiz ke, hantar masuk pondok ke. Dah orang ni bukan salah. Nah, bukan dia rosak, cuma dokumentasi tak ada. Nah, tu lah Ustaz, payahlah Ustaz kalau macam tu Ustaz, nanti apa-apa hal nanti. Nah, tengah jalan ke macam mana ke Ustaz, nak buat macam mana? Nah, dalam keadaan dia tu tadi Allah Ta'ala uji dengan berbagai 11 tahun kahwin tak pernah dapat anak. Nah, begitulah Rasulullah. Diuji oleh Allah pada malam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebelum daripada tu, Nabi diperjalankan oleh Allah SWT. Sebelum nak berjalan tu, 2 orang paling rapat dengan Nabi SAW meninggal. Lepas tu kata ulama, jangan tinggal doa bulan Rejab. Allah lana fi ar-rajab wa syabal Ramadan. Jangan tinggal. Bila masuk bulan Ramadan, doa apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anna. Jangan tinggal. Nah, bulan Rejab jangan tinggal doa ni. Kadang-kadang imam terlupa sikit, tuan-tuan baca dah sendiri. Nah, jangan tinggal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati usia dalam bulan Rejab. Sebab tu Rejab tu dikenakan Isra wal Mi'raj. Macam mana eja Rejab? Eja Rejab Ra Jim Ba. Ra tu Rasulullah, Jim tu Jibril, Ba tu buruk. Chemistry 3 makhluk. Manusia, Jibril malaikat, Ba tu buruk binatang. Chemistry tu Ra Jim Ba. Chemistry 3 makhluk diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam. Tu jangan tinggal tu. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah je Ustaz rasa. Nah, cuba ikut sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, insya-Allah. Nah, ya Allah berkati usiaku, berkati hayat aku, berkati rezeki aku. Sebab bulan Rejab ni kata ulama menanam. Nah, masuk bulan Syaban, bulan untuk kita kata memperoleh, menuai lah. Nah, masuk bulan Ramadan, petik makan, petik makan, petik makan. Nah, diibaratkan oleh ulama, nak tunggu apa lagi? Ramadan tak ada dah. Semayang, tahajud, buat puluhan dah. Bukan waktu tu waktu belajar. Maksudnya bukan waktu belajar tu, bukan kata salah. Tiba Ramadan, tekan dia rapat habis. Bukanlah masa tu kalau nak tadarus baru nak belajar tajwid. Kalau masa tu baru nak belajar hukum, bukan kata salah. 11 bulan tu kejar. Nah, 1 Ramadan tekan gear rapat habis dah. Nah, sebab tu jangan tinggal lah. Berapa ramai tuan-tuan, kita pun tak tahu lagi Allah Ta'ala izin ke tidak kita ramai-ramai ni. Nah, betul ke, confident ke kita tiba Ramadan ni, usia kita ni? Tak tahu. Nah, ramai-ramai kita ni boleh jadi Allah Ta'ala, tak boleh nak cakap lah tuan-tuan. Nah, sebab tu jangan tinggalkan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling besar. Sekali lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ikut juga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Teruk betul lah. Allah, hai lapar bona ramai itu. Nah, ikut juga Ustaz, nasib baik tak tambah wakina tak benar gitu. La haula wala. Kita berhenti dulu, rasa lapar sangat dah tu rasa tu.
Nah, teruk betul jemaah surau Abu Bakar ni. Ya Allah, janganlah ikut kalau doa makan tu. Nah, kan? Ada satu jemaah tu marah Ustaz. Nah, Ustaz itu tak semestinya doa makan. Nah, betul. Nah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ustaz, kadang-kadang saya cari parking pun baca doa tu Ustaz. Nah, Ustaz pun kata, boleh, bukan kata salah. Tapi nampak sangat abang tak hafal doa lain. Nah, cari parking pun Allahumma barik lana fi ma. Bacalah lain, Rabbir yassir wa la tu'assir ke. Nah, tapi tak ada masalah. Okey. Jadi kata dia daripada Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi SAW bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita lah. Bukan semata-mata angkat senjata. Nah, kalau sekarang kempen apa sekarang ni? Subuh macam Jumaat. Betul. Tercabar. Ada orang pernah WhatsApp saya. Kadang-kadang dia pun jadi tanda tanya. Sahabat-sahabat Ustaz lah. Tercabar sebab apa? Bagi orang macam saya lah lagi. Yang cetuskan fenomena ni artis tau. Alif Sata tu. Nah, bukan ulama. Yelah, adalah ulama buat kempen ke apa ke, tak apalah, baguslah tu. Nah, tapi tengok macam ni, subhanallah. Nah, ya Allah, baru-baru ni apa? Johor MB Johor ke apa? Johor 12,000 semayang. La ilah, subuh. Nah, ada orang komen lah, saya tengok komen lah. Alah, itu saja kerah je tu, MB kerah. Kerah ke tak kerah ke, dia boleh buat. Dia boleh buat. Katanya 2 kali sesi subuh tu. Siapa tak tahu? Saya dah dengar daripada orang ni. 2 kali. Kita ni yang kerah pun belum tentu boleh datang. Nah, sebab tu bila orang buat kebaikan, tak usah duk tengok buruk orang. Adalah komen, alah, itu sekejap je tu. Nah, musim-musim viral je. Lepas tu tak ada lah. Kaedah usul fiqh sebut dah. Ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Ustaz pun pernah pesan pada tuan-tuan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat sikit tak apa dulu. Ni kadang-kadang kita baca komen, alah, itu kena paksa tu. Jabatan-jabatan kena kerah tu. Peduli apa aku? Kau kena kerah ke tak kena, dia boleh buat tak? Belum lagi Selangor, belum lagi. InsyaAllah lah kita pakat-pakat doa lah. Negeri Sembilan punya MB pun rasanya mungkin belum lagi. Nah, kau kerah tengok boleh dapat macam tu ke tak? Masjid paling besar. Rasa Selangor belum lagi. Saya pun tak dapat maklumat-maklumat apa-apa lagi. Kod MB Selangor buat ke? Tak kira lah kerah tak kerah, boleh dapat tak 12 ki? Hantu kata, ni nak tengok buruk orang, nak tengok salah. Alah Ustaz, kejap je fenomena tu. Belum tentu istiqamah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni kadang-kadang payah. Nah, ada juga alah, kerana artis je tu. Tak kisahlah. Makam kita orang awam ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, betul. Buat ibadat tak perlu tunggu ikhlas. Tapi buatlah ibadat sehingga keikhlasan tu datang. Itu kita. Ulama-ulama dia kena buat ikhlas. Kita mula-mula nak ikhlas tu berat. Betul. Mula-mula. Sedekah ni tak apalah. Mula-mula. Solat berjemaah kita, mak ayah kita dulu suruh kita solat. Berat. Tapi lama kelamaan Allah Ta'ala bagi kita nampak. Tengok hari ni surau kita. Ni surau Abu Bakar ni. Abang Mi hari tu hantar gambar Ustaz Samsul debat dia datang. Saya seronok betul, ya Allah. Abang Mi kata berkat sungguh lah. Penuh, melempah. Sebab apa tuan-tuan? Keberkatan ada pada surau Abu Bakar ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ni ada. Tuan-tuan boleh ramai-ramai datang. Tak apalah. Alah Ustaz, yang duduk tu pun geng pencen je Ustaz. Nah, silap-silap gajah ceramah pun dia datang juga Ustaz. Bukan kira macam tu tuan-tuan. Ada, saya tahu. Set-set mabuk ketum ni saya tahu. Bunyi, bukan tak bunyi. Sama surau mana-mana pun. Nah, alah Ustaz, dah memang masa dia Ustaz. Dia dah tak ada pergi mana-mana. Untung Allah Ta'ala gerakkan hati dia dalam hadis sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nabi sebut, Allah Ta'ala nakkan orang tu dalam bentuk kebajikan. Dia buatlah. Berbanding dengan orang yang ada masa pun dia tak pernah datang. Minta maaf saya cakap kalau terasa hati. Ada.
Umur 60, 70, mancing manjang. Mamak yang manjang. Muka pun dah macam mamak aku tengok dah. Minta maaf tuan-tuan dah, minta maaf dah. Bukan nak kata siapa-siapa dah. Kadang ada kata, alah ustaz, dia dah memang masa dia ustaz. Nah, dia nak buat macam mana? Siapa ceramah pun dia pergi je lah. Untung sekurang-kurangnya Allah Ta'ala buka pintu hidayah kepada dia. Allah Ta'ala bagi nampak betapa pentingnya dia. Dia sedar apabila dia mati, bekal inilah yang nak bawa. Apa tu kadang-kadang saya tak minat tuan-tuan. Ada toksik ni yang sikit-sikit. Alah, buat tu bukan kerana Allah pun. Alah, fenomena tu sekejap je. Lepas tu tak ada lah. Berapa ramai yang Allah Ta'ala boleh bukakan pintu hati daripada mula-mula buat dalam keadaan paksa, Allah Ta'ala izinkan continuously. Ni, kadang-kadang, jangan tuan-tuan jangan ada perangai macam tu. Especially yang mengaji dengan saya, jangan. Nah, nampak orang kau buat kebaikan, seronok. Nampak orang, ya Alhamdulillah lah Ustaz, ya Allah, Alhamdulillah, barakah lah Ustaz, ya Allah Ustaz, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Biar macam tu. Dalam hadis sebut, 2 orang malaikat. Disebutkan orang tu mudah. Takkan nak sebut 2 ekor malaikat. Nah, malaikat bukan orang, tapi nak mudah faham. Datang kepada tuan-tuan. Bila tuan-tuan doakan orang lain, Allah Ta'ala hantarkan 2 orang malaikat. Malaikat kedua-dua ni doakan kepada Tuan macam mana Tuan doakan pada orang. Saya doakan Abami sihat walafiat. Saya doakan AJK kita dimurahkan rezeki. Malaikat mari doa pada saya. Kata Nabi SAW dalam kitab Fadilatul Amal. Syekh Al-Khandalawi sebut, boleh jadi malaikat tu doa pada saya lebih awal Allah Ta'ala terima. Berbanding saya doa dengan Abami. Sebab saya banyak dosa. Hijab saya tergantung. Saya doa, ya Allah, murahkan rezeki Abami, ya Allah, sihatkan dia, ya Allah, luaskan rezeki dia, ya Allah, jauhkan kesempitan pada dia, ya Allah. Saya tak begitu orang. Malaikat datang doa. Ya Allah, macam itulah kau doakan, aku doakan kepada Ustaz Nazri ni, doa sihat tubuh badan gerebak-rebuk. Kata Nabi SAW dalam kitab Fadilatul A'mal. Nah, Syekh Al-Khandalawi sebut, ulama besar sebut dalam bidang hadis, dia kata apa? Boleh jadi doa malaikat tu pada saya lebih dulu. Saya doa pada dia, saya banyak hijab, dosa banyak, kesalahan banyak. Saya tak nafikan. Saya bukan manusia yang sempurna. Tapi doa malaikat itu. Ni kita tengok orang baik, allergic. Tengok orang baik, alah sekejap je tu. Jangan ada sikap-sikap yang sedemikian. Baik, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya dalam perjuangan mereka. Sehinggalah sampai suatu saat yang Allah Ta'ala kehendaki, mereka akan memperoleh kejayaan dan berjaya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Okey, tengok. Keterangan. Allah telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat terakhir lah. Tubuh kecil, amal ibadah sikit, tapi pahala berganda. Peristiwa Isra' Mi'raj tu, Nabi adalah Sayyidul Mursalin, ketua bagi segala Nabi-Nabi. Tapi kenapa nasihat Nabi Musa Nabi kita dengar? Kalau tuan-tuan lah, saya buat mudah-mudah contoh lah, CEO nak dengar ke nasihat staff? Contoh lah. Aku yang buka company ni lah. Nah, engkau pula nak nasihat aku. Betapa mulianya akhlak baginda Nabi SAW. Diberintahkan 5. Hoi, masak kita tuan-tuan 50 waktu. 30 minit sekali kena semayang. Nah, kalau 1 jam baru dapat 24 waktu setiap 24 jam. 30 minit sekali. Turun naik jumpa Nabi Musa pada langit keempat. Nanti tuan-tuan dengarlah ceramah Isra' Mi'raj ni. Nah, mungkin bulan 2 nanti ke tuan-tuan dengar. Nah, saya kias-kias sikit je. Nah, jumpa Nabi Musa kata kau pergi Muhammad. Turun 5 kali diskaun, naik 5 kali diskaun, turun sampailah 9 kali. Turun naik. Jawab Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Rasulullah, ya Amirul Mukminin Rasulullah. Nak kata pangkat Nabi kita lebih mulia, tapi dengar orang yang di bawah. Ni belajar ni cukup lah.
Nah, bukan semua orang nak boleh dengar. Kita duduk pada atas, orang bawah nasihat belum tentu. Nah, kita ustaz ke siapa ke, anak kita tegur kita, kadang-kadang belum tentu lagi. Nabi Musa kata apa? Ya Rasulullah, pergi minta walaupun 5. Umat engkau takkan mampu, bangsa aku Qibti pun tak boleh buat. Qibti ni bangsa tubuh besar. Memang badan sadar-sadar, padu-padu punya. Nah, 5 waktu pun bangsa aku, kaum aku ni tak boleh buat. Tak boleh buat. Ini kan alahai umat engkau halus-halus. Nah, alahai minta maaf lah 5 waktu. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, minta maaf banyak dah. Aku 9 kali tahu minta diskaun tau. 9 kali kalau kita lah nak beli kereta, asal 20,000 jadi 15, jadi 13, jadi 12. Tak boleh-boleh pun korang hasam betul. Nah, tak beli pun. Minta kurang ke main lagi. Buatnya tidak. Contoh, sampai 5 kali. Tapi Nabi kita pesan kepada Nabi Allah Musa AS. Wahai Musa, Allah Ta'ala perintahkan kepada aku, 5 waktu umat aku buat itu tadi, ganjaran pahalanya sebiji macam 50 waktu sehari semalam di solat. Betul? Tapi berapa ramai yang tak solat? Puasa ke main lagi? Sakan suruh anak puasa, bagus, bukan salah. Tapi solat tu suruh anak. Anak umur 7 hingga 10 tahun, Nabi kata murru auladakum, jaga pada waktu solat. Kita solat ala bang, mama biarlah ibu, yang biarlah anak tu letih tu. Pagi sekolah agama, petang sekolah rendah pula, ataupun pagi sekolah kebangsaan, petang kafah, biarlah dia balik tu dah pukul 6 dah ni. Tak ada, abang tanya dia dah sembahyang asar ke belum? Tu saduk kejut dia lah bang, letih budak tu bang. Sedangkan 7 hingga 10 tahun, jangan kena tipu dengan iblis laknatullah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, 0 hingga 6 tahun kamu layan anak kamu macam raja. Bagi apa dia nak, selagi mana tak melanggar syarak. Cuba. Nah, anak mainan ke, selagi mana tak melanggar, tak mudarat. Nah, kadang-kadang balik kerja penat, dia nak main kuda-kuda atas kita pula lah. Kita pulayan. Cuba. Okey, 0 hingga 6. Cuba bagi. Macam raja. Raja nak apa, sultan nak apa, pemaisuri nak apa. Cuma janganlah sampai benda yang melanggar syarak. Anak umur 5 tahun, bah, rokok sebatang bah. Janganlah. Nah, layan juga ustaz. Ustaz kata gitu, janganlah. Naik 7 hingga 11. Tapi dalam hadis sebut 7 hingga 10. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, 7 hingga 11 tahun. Alah, mudah-mudah sekolah rendah lah anak kita. Layan dia macam siapa? Hamba abdi. Bahasa saya mudah-mudah, minta maaf dan tuan-tuan, layan macam bibi. Kau kasih dia kerja. 7 hingga 12 tahun. Abang solat, abang itu macam kita suruh bibi. Alah, tolong siram bunga, lipat baju, bla bla. Abang dah semayang belum? Abang pergi kelas mengaji. Abang lepas tu main bola petang. Abang taekwondo. Abang swimming. Abang kelas matematik. Abang baca Quran. Abang kelas 7 hingga 10. Walaupun kadang-kadang dia solat tu tak betul, biar. Rakaat pertama, alhamdulillah, menghadap Kaabah. Okey, kiblat. Naik rakaat kedua, Masjidil Aqsa. Naik rakaat ketiga, ikutlah mana pun. Biar. Tak apa. Dia punya takbir besar kapal, Allahu Akbar. Orang buka sliding, terus-terus tukar kiblat dia. Biar tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Nah, ini kita terbalik. Puasa sakan. Umi nak puasa Umi tak tahan dah Umi. Perut sakit, lapar lah Umi. Anak baru dah jadi 2. Umi kata puasa. Biar. Jangan makan-makan. Umi bagi duit nanti raya. Abang tak boleh, kakak tak boleh raya nanti. Apa disusahnya budak tu? Bagi je makan. Terus ada tahan-tahan budak. Tapi solat jangan. Kerana ulama sebut orang yang jaga solat jarang bermudah-mudah bab puasa. Jarang. Tapi berapa ramai orang puasa bermudah-mudah bab solat? Berapa ramai? Berapa ramai orang puasa semayang tak? Pergi kedai-kedai makan tengok. Berapa ramai tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Ambil mudah. Nah, jadi sebab tu Nabi SAW pesan kepada kita. Nah, itu perkara yang cukup besar. Okey, habis. Allah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir. Oleh itu Allah berjanji akan memelihara kitab.
Iaitulah Al-Quran. Al-Quran Nabi kita Muhammad. Zabur Nabi apa? Daud. Taurat Nabi Musa. Kemudian Injil Isa. Betul tak? Kalau itu silap Ustaz kan? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Allah Ta'ala pelihara. Walaupun Allah Ta'ala sebut kau himpunkan seluruh makhluk, termasuk jin dan manusia, untuk buat satu ayat, bukan satu surah, satu ayat, engkau takkan mampu jaminan daripada Allah. Nah, dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukmin di permukaan muka bumi ini. Sebab tu jangan takut tuan-tuan hantar anak tuan-tuan pergi mengaji. Jangan takut. Tu imam kita punya tempat tu. Mana sekolah dia tu, Nurid Ilmi tu. Tafiz Nurid Ilmi ke Sumau. Tempat dia, imam kita tadi maghrib tadi. Nah, tempat dia tu budak-budak yang tahfiz dulu tu baru nak ambil SPM. Saya jemputan lah Ustaz, apa Ustaz Hakim ke apa? Ustaz Aikal ke apa? Lupa dah Ustaz. Nah, dia bertugas itu. Oh, budak-budak tu cahaya sungguh. Padahal belajar akademik setahun pun tak sampai. Tapi 30 juzuk ada dalam dada. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Kita tengok pun, cahaya budak ni. Nah, kalau mengaji bab dunia ni selamba, ambil bio. Ada biologi. Nah, ada sains, ada admat. Kita dulu yang 2-3 tahun belajar pun hawau lagi. Nah, tak faham-faham. Budak-budak ada Quran dalam dada, mana-mana dia pergi macam air masuk. Nah, kita takut. Itulah Ustaz, saya nak hantar anak saya untuk buat dakwah ni. Ustaz, nak hantar dia pergi pondok, hantar pergi madrasah, hantar mengaji tahfiz ni. Saya takut tak ada kerja lah Ustaz. Tak usah duk bimbang orang sembah berhala tu pun ada kerja. Nah, minta maaf kalau bahasa saya kasar. Nah, orang sembah tok bekong tu pun, bahkan minta maaf saya kata, kadang-kadang jauh, bukan kadang-kadang, kebanyakan dia lagi kaya daripada kita. Nah, syirik tu. Kita pula takut pula nak hantar anak mengaji agama. Adalah seorang. Ramai-ramai laki anak kita tu biar seorang arah tu. Nah, ni kadang-kadang Ustaz, itulah Ustaz. Saya takut dah Ustaz, anak saya kalau hantar tahfiz. Nah, nanti nak kerja apa Ustaz? Ya Allah. Ada pula makcik, iyalah. Nah, saya ni, kalau budak-budak hafal Quran ni, nanti nak kerja apa? Makcik tu lebih jahat daripada hantu kat limah lagi makcik tu. Nah, lebih jahat lagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Taala sebut. Binatang melata pun aku jamin rezeki. Apa kena mengena orang belajar Al-Quran, kitab kalam aku tak jamin rezeki. Takut, ya ampun. Biarlah dulu anak tu belajar dulu. Al-Quran tu nanti boleh belajar. La haula wala quwata illa. Minta maaflah tuan-tuan, manusia paling rugi atas muka bumi Allah. Nah, itulah Ustaz, bukan apa Ustaz, anak minat tahfiz Ustaz. Tapi mak ayah dia kata biar dulu. Lalong, kau habiskan SPM dulu. Wal'iyazubillah. Satu kecelakaan yang besar kepada kedua ibu dan bapa. Tak maaf nah, kalau bahasa saya kasar nah. Nah, Allah Ta'ala dah lorongkan anak tu untuk faham agama. Tapi betapa ruginya kita. Nah, minta maaf cakap, kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi tersentuh hati you. Kalau budak tahfiz lagi-lagi anak dia jadi imam kepada jenazah arwah mak atau arwah ayah dia. Tak maaf tuan-tuan saya semayang jenazah ni tuan-tuan, kebanyakannya semua tak nak. Saya sebelum jadi imam tu saya umum, kalau ada mana-mana waris yang terdekat untuk memimpin, sangat-sangat afdal. Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Beza dengan anak orang yang meninggal ni, katalah mak dia meninggal, ayah dia meninggal, ada anak macam ni. Oh, dia sebut dah, Ustaz, kalau boleh saya nak pimpin solat jenazah, tafaddal ma'jura. Nah, dia baca doa kat belakang, kita yang bukan darah daging pun tersentuh. Nah, campur bahasa Arab,
campur bahasa Melayu pula. Subhanallah. Ya? Jadi jangan risau tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Percaya cakap Ustaz. Okay? Kalau kita meneliti sejarah umat Islam, sekali lagi. Okay? Mulai zaman permulaan penyebaran hingga ke hari ini, tersebar Islam, zaman kerajaan Abbasiyah, Turki Uthmaniyah, kita akan mendapati umat Islam teruji sepanjang sejarah dengan ujian-ujian berat. Sampai sekarang lah tak habis-habis. Nah, doa kunut nazilah kita tu, tuan-tuan percaya cakap Ustaz, masuk Ramadan ni lagi celaka Yahudi ni buat. Minta maaf lah kalau bahasa saya kasar. Tuan-tuan ingat saya cakap ni hari ni berapa bulan 26 Januari. Kita puasa 11 Mac. Tuan-tuan tengok dalam Ramadan, tak awal, tengah, tak tengah, akhir, punya bangsat Yahudi lah, natullah. Tuan-tuan tengok nanti. Nah, sepak terajangnya, datang balik cerita ni. Setiap tahun saya tengok, tak awal dia buat kucar tengah, tapi akhir tu memang kerja dia dah tu 10 malam terakhir tu. Tuan-tuan cuba tengok nanti. Nah, ujian yang besar kepada umat Islam. Minta maaf lah kalau bahasa saya kasar. Nah, punya Yahudi ni takkan pernah senang. Ujian itu bermula dari golongan musyrikin di Mekah, dan munafikin, dan Yahudi, dan Nasrani di Madinah. Ni puak-puak di Mekah ni. Nah, cukup, bahkan bawa patung berhala, Lata, Uzza, ni puak-puak Yahudi ni. Okay? Seterusnya gerakan riddah. Apa gerakan riddah ni tuan-tuan? Murtad. Berlaku kuat zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, kuat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, lepas wafat Nabi, banyak orang murtad. Majusi yang berselimutkan Islam. Majusi ni sembah api. Okay? Dia Tuhan di api. Nah, konon-konon wayang lah. Golongan batiniyah. Nah, aduk pakai niat, semayang niat. Apa lagi Nah, puasa niat. Mengketer darah kau tak nak pula niat. Nah, cuba makan tu niat je. Nasi lemak ada depan kan, niat je Allah memberi lana. Nah, tak nak pula. Ni puak-puak ni. Pengaruh falsafah, logik akal. Macam mana boleh naik Sidratul Muntaha? Naik macam mana? Naik langit 2, naik 7. Lepas tu naik kursi. Lepas tu lepas Lauh Mahfuz. Lepas tu naik second last. Baitul Makmur ni tempat tawaf para malaikat. Naik Sidratul. Lagi. Bohong lah. Celah mana Ustaz? Ustaz fikir logik lah Ustaz. Naik dekat atas pun dah pecah telinga kita dah. Guna logik akal. Memang kena akal, tapi bukan semua agama kita kena pakai akal. Nah, Ustaz bayangkan Ustaz, kita kalau naik flight pun, dia panggil dah sakit telinga kita dah. Terbang tinggi berapa nautika ke apa ke. Ustaz, agak-agak lah. Naik langit 1, 2 sampai 7. Arash, kursi, Lauh Mahfuz, Baitul Makmur, naik hancur lebur lah Ustaz. Tubuh tadi. Ni puak-puak falsafah dan pemikiran Yunani. Serangan bangsa Mughal dan bangsa Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad. Ini dia cerita. Sejarah pada pertengahan abad ke-7 Hijrah. Okay? Begitu pula halnya dengan penyembelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin. Orang potong. Kalau kita mana? Rohingya. Betul? Kalau kita punya zaman ni lah. Nah, di mana? Ugur. Nah, ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia, di Spanyol, dan seterusnya disambung dengan pengaruh-pengaruh pemikiran barat terhadap dunia Islam. Sekarang pun ada dah. Betul? Kalau ambil Islamik ni apa benda dapat? Minta maaf lah. Ustaz, saya carum konvensional Ustaz. Dividen saya boleh nampak Ustaz. Akhir tahun saya Ustaz. Saya carum Islamik lah. Ciput je dapat pemikiran barat. Nah, berapa sangat Ustaz? Lebih baiklah konvensional. Na'udzubillah min zalik. Nah, tahu dah gerakan Zionis Yahudi dan militan Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak, dan seterusnya serangan daripada segi pemikiran dan kebudayaan. Nah, bukan kata salah nak bersilat Masjid Nabawi tu. Nah, tapi adab tu kena minta izin dulu, betul tak?
Katanya bukan orang kita, orang Singapura dah. Ha? Ustaz pun tak tahulah, kata orang Singapura. Ya, pergi Masjid Nabawi tu pula. Keluar pula buah-buah cekak apa bagai tu. Nah, bukan kata tak boleh. Nah, okey, bagus. Kita pun faham zaman Nabi guna masjid surau ni macam-macam medan. Betul. Nah, tapi adab dia. Kena jaga kita pergi tempat orang. Nah, tiba-tiba orang luar datang silat pula dekat surau Bami ni pula. Datang mana pula ni? Gila ke apa ni? Mintalah izin. Nah, saya bagian. Na'udzubillah min zalik, kadang-kadang tengok dah. Bukan kata salah tapi adab. Nah, kalau kata dijemput lain. Nah, maklumkan sepatutnya. Assalamualaikum Bami, saya ni cadang nak buat kursus umrah lah Bami. Nah, cuba tanya AJK lain okey tak? Bami, Ustaz cadang lah nak buat program tahsin solat lah. Bami, Ustaz cadang nak buat program smart solat anak-anak kita bulan 2 ni kan. Abang Mi rasa macam mana? Okey tak? Bagus tu Ustaz, kita nak buat collection macam mana? Yuran macam mana? Kan comel gitu. Nah, ni menonong ni masuk surau orang. Nah, bukanlah surau tu milik siapa-siapa, pengurusan. Nah, bukan kata salah nak bersilat tu adab kita. Nah, dan katanya lah sahabat duduk sana lah ni. Nah, sahabat kata Allahumma salli ala Sayyidina, katanya Singapura. Wallahu alam lah. Walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai identiti dan peranan yang hebat di dalam peta dunia. Last terakhir pada malam barakah, walaupun hari ini di kalangan umat Islam tidak mengambil berat tentang agama, tetapi mereka masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan memperjuangkannya. Betul tak? Kadang-kadang orang bukan Islam, Allah Ta'ala bagi taufik hidayah. Tu Dr. Farid Ravi, India tu. Dr. Farid Ravi tu duduk kat Bandar Seri Putra, India. Sekarang penasihat utama MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Hafal 30 juzuk. Pensyarah. Kadang-kadang tu orang yang dapat taufik hidayat ni daripada kita, betul tak? Kita baka. Nah, walaupun bukan salah, bukan nak memperkecilkan, tapi kadang-kadang kita tak merasai nikmat. Nah, dia daripada India, mak ayah dia ke macam mana ke, Allah Ta'ala jentik pintu hati. Dia salam lagi dalam daripada kita lagi. Nah, dapat nikmat Islam tu pegang betul-betul. Pensyarah, doktor. Nah, jadi hari ni penasihat utama MAIS tak silap Ustaz. Nah, apa-apa jawatan kuasa utama, suara dia. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kata kadang-kadang orang dapat. Nah, Sayyidina Umar Al-Khattab asal kafir. Yang tak kafir, yang tak pernah sembah berhala, Sayyidina Ali. Nah, kafir asalnya. Tapi tengok macam mana Allah Ta'ala tune 360 darjah. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Islam betul-betul padu, betul-betul bangun, betul-betul mantap, betul-betul tegap ketika Umar Al-Khattab peluk Islam. Ketika tu tak ada orang pun berani semayang tu apa? Alah nak semayang, tak ada. Ketika Umar peluk Islam, semua waktu tu Islam kau punya. Nak buat apa? Tafadhal. Nak semayang, semayang kat luar. Berhala, kasih roboh. Tidak ada orang berani untuk lawan Sayyidina Umar Al-Khattab. Nampak? Asalnya kafir. Nah, bukan Islam. Tapi bila dia Allah Ta'ala rengkup kalbu dia, jauh lebih baik lagi daripada kita. Walaupun ramai di kalangan umat Islam, kebanyakannya hancur moral dan akhlak, tetapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berpekerti luhur. Betul? Saya tak nafi kan? Nah, walaupun hari ni bunuh hari-hari, betul tak? Mana batu pahat tu? Dibakarnya apa? Pasangan dia, awek dia, rentung, mati. La haula wala. Sempat pula pergi umrah tu yang tak tahan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Na'udzubillah min zalik lah tuan-tuan. Minta jauh lah tuan-tuan. Nah, anak cucu cicit keturunan kita kan, batu pahat kan, simpan buang dekat rumah buruk ke apa? Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Nah, kau tak fikir ke? Ya Allah. Tapi saya yakin, nah, macam mana pun tetap ada orang yang berakhlak mulia, walaupun syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat,
tetapi di tempat lain insya-Allah di syiar-syiar Islam kita masih lagi gagah dan utuh. Walaupun kebanyakan umat Islam hari ini ditindas, diseksa di suatu tempat, tetapi di tempat yang lain mereka akan disanjung dan dihormati. Saya tak pelik. Nah, walaupun ulama-ulama kita dimaki, dicaci, dihina, tapi Allah Ta'ala tumbuhkan lagi orang-orang soleh. Nah, nampak lagi. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap daripada permukaan bumi ini. Jangan risau tuan-tuan. Nah, dia boleh bunuh umat Islam, tapi dia tak boleh bunuh agama Islam. Dia boleh buat. Nah, dia rogol, dia khianat, dia penggal, dia tembak, dia boleh buat. Tapi dia takkan sama sekali boleh buat agama Islam. Maka pada masa itu Allah mematikan orang-orang Islam dengan tiupan angin yang lembut daripada bumi Yaman, mematikan jiwa-jiwa orang beriman sebelum matahari naik sebelah barat. Okey, dan ketika itu hanyalah orang jahat dan orang kafir sahaja yang akan menunggu saat berlaku yaumul qiyamah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, khulasah Ustaz pada malam yang barakah ni tuan-tuan, kita nak ambil kesimpulan di zaman kita ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi mana-mana mesti ada orang setuju dengan tuan-tuan, ada orang tak setuju dengan tuan-tuan. Pegang gitu. Walaupun tuan-tuan bawa ajaran sesat, nah, tetap ada yang setuju dengan tuan-tuan. Illa ma min sakatin, Nabi sebut. Setiap benda yang jatuh ada pengutip. Okey, ayah penuh hirup air kaki, hirup pun ada orang ikut. Minta maaf, yang ikut semua bukan cacak ayam, lawyer, arkitek, engineer, hebat-hebat. Minum air kaki ayah pen tu lebih baik minum air kaki aku ni. Nah, minum air kaki ayah pen apa dapat. Nah, ambil ni kalau tuan-tuan nak lah, aku lepas ni tunggulah kan. Nah, tobatlah home, bukan kata apa Ustaz meninggal saya minum air kaki Ustaz nanti. Nah, tetap ada orang ikut. Heran lagi tu. Orang sebaik-baik buat program subuh macam Jumaat pun kau duk hina. Alah, itu fenomena artis itu. Nah, apa benda macam tu, kejap itu. Orang punya baik tu ajak pun kau buat pun tidak. Jadi ingat, kesimpulan kita duduk atas muka bumi Allah, jahat macam mana pun tetap ada pengikut, baik macam mana pun tetap ada penentangnya. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, mana yang kita nak? Nah, kita duduk, kita hadir majlis taklim, kita duduk kuliah kita, mudah-mudahan kita mendapat kejayaan, mendapat keberkatan, dan yang paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz rasa cukup dulu untuk malam ni. Tadi pun tuan-tuan dah baca doa makan kan? Ustaz pun tak boleh lama-lama dah. Nah, jadi insya-Allah dekat belakang seperti biasa tim Ustaz ada datang, ayam mentah, keropok leko, ayam dara, ayam super, semua ayam tua, ayam pencit, ayam janda je belum ada lagi. Okey, jadi tuan-tuan boleh pergi dekat belakang insya-Allah, tak bawa duit, tulis nama, nak transfer dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua dunia dan akhirat. Sekali lagi Ustaz mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa. Aku lu qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.